you jaga media sosial, you kena fikir pasal design content, poster, apa catchy tagline, your video promosi apa pula, video marketing apa pula, video untuk YouTube syarikat apa pula. Saya seorang dalam department tu, saya seorang. What do you think? Selamat datang ke podcast What Do You Think. Hari ni edisi kita nak sembang pasal buat video, tapi kali ni saya nak sembang dalam sudut sisi gelap, aka cons ataupun negativity bekerja dalam bidang video. So bersama dengan saya Hakim CY dan juga Mr. Faizi Iskandar. So mereka berdua ni pun dalam bidang video juga. Dan just quick notes memandangkan kita orang dah shoot video sebelum ni pasal kelebihan bekerja dalam bidang video. Cumanya kita orang baru dapat tahu yang audio ada problem lah dekat bahagian Faizi. So saya tak sure adakah video itu akan dipublish ke tak. So why not kita just mula balik dengan kita reintroduce balik kita punya jemputan ataupun co-host to be kita. Okay, kita start dulu dengan Mr. Hakim. Macam mana you boleh masuk dalam bidang video in 2 to 3 minutes time Okay, baik. Terima kasih Cik Luan. Terima kasih juga Faizi jemput saya, ajak saya masuk ke podcast What Do You Think. Menarik tajuk dia. Okay, baik. Introduction. Okay, nama saya Hakim. Mudah kenal lah, Hakim CY. Okay, Cik Luan pernah tanya CY ni apa? CY ni stand for ayah saya, Cik Yom. Memang nama ayah saya Cik Yom. So, Cik Yom bukan China ke apa? Bukan China. So nama penuh lah Cik Yom ni, nama dalam IC lah? Ya, nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Cik Yom. Bukan gelaran ke apa? Cik Yom is not gelaran lah. Bukan, memang nama dia. Nama dia unik sikit. So sebab tu saya letak Hakim CY. Adik-adik saya, abang saya pun Afiq CY. Contoh macam tu, Hakimi CY. Dia letak macam tu lah. Okay. Baik, saya terlibat dalam bidang video ni secara official dah 2 tahun. Setahun setengah ke 2 tahun lah. Yang unofficial maksudnya yang buat video paksa rela, yang tak berminat, yang tak suka tu dah lama lah. 3 tahun lepas sebelum ni. Yang betul-betul start bila mana waktu COVID kena buat video assignment waktu belajar. Okay, video assignment, segala bentuk assignment tu kena tukar dalam bentuk video form, which is saya terpaksa lah belajar skill baru. Yang mana saya belajar dalam bidang sport science. Budak sport science ni dia bersukan je. Dia bersukan je. Tiba-tiba sukan tu nak di video kan. You nak kena berlakon sambil-sambil. Bayangkan kalau you lari 2.4 km. Macam mana you nak record? Record pakai jam, pace, tengok phone. Memang dark side. Dark side sikit adalah you naik motor pusing. Selesai 2.4 km. Waktu COVID you nak bagi tak larat, dah lemah badan lah. Dah lama duduk. 2.4 dapat lah screenshot, masuk dalam video, dalam report. Okay, kita lepas. Itulah momen-momen bibit-bibit saya terlibat ke dalam dunia video ataupun media. Okay, so sekarang ni berkhidmat dekat mana? So sekarang ni saya berkhidmat, kalau anda tengok video ni keluar dalam channel What Do You Think under Absorish dengan Dr. Haram Zubir. Saya berkhidmat dengan Dr. Haram Zubir lah dalam bahagian video content creator sebagai internship. Department internship. Okay, baik. Terima kasih Hakim. So macam mana Faizi? Kita teruskan dengan Faizi. Okay, nama saya Muhammad Karul Faizi bin Iskandar. Saya selalu kenalkan diri saya di media sosial ataupun mana-mana event yang saya jadi trainer adalah Faizi Iskandar. Saya sekarang bekerja dengan Absorish sebagai video editor di video department bersama dengan Ulwan dan Hakim. Okay, Hakim. Hakim dalam department intern, saya dalam department yang bukan intern. Bekerjasama lah dengan Ulwan dalam department yang sama. So nak selitkan sikit macam mana saya terlibat dalam bidang video ni. Dia bermula dengan senior saya lah, Abang Kamal. Dia ajak saya pasal video After Effects untuk buat video untuk meraihkan senior-senior saya di sambutan majlis makan malam tahun akhir bagi pelajar tahun akhir di kampus dululah. Selain tu, sekarang lepas saya belajar After Effects, saya pun dah bertukar software pula ke Video Premiere Pro dan juga 3D Blender. Banyaklah software saya belajar sekarang. Yang paling latest adalah saya melibatkan diri dalam dunia streaming video game di Twitch. So jangan lupa untuk follow. Follow. Bagi apa hat apa. Thank you for the like. Bukan tak ada. Thank you for the rose. Thank you for the heart.
Okay, alright. So sekarang ni pun berkhidmat bawah Dr. Adam Zubir. Ya, betul. Saya sebagai video editor, content planner. So saya pula pernah berkhidmat bawah Hasmi Academy. Waktu tu syarikat tu mengajar orang buat video lah. Sebelum zaman orang buat rakam video gunakan smartphone. Tu zaman dia. So berkhidmat dengan MTAS Production 2017, 2019, buat short film, TVC dan pernah direct short film Tun Mahathir sekali lah dengan beliau. Waktu sebelum selepas penubuhan bersatu lah, obviously kan. Sebelum PRU14. Sebelum kan. Kalau video tu tak ada, tak menang PRU14. Ya. So Ulwan adalah playmaker lah. Playmaker, change maker. Change Dan maker. juga thirdly ML Studios bawah Mat Luffy 2019-2021. Waktu tu buat video infotainment. Infotainment ni maksudnya video yang ada ilmiah tapi dalam masa yang pendek, 3 minit, 5 minit macam tu, tapi ada humor dia, macam cakap dekat kopi, kedai kopi macam tu lah. And then latest one Absorish bawah Dr. Adam Zubir selaku lead video content creator lah 2021 sampailah ke sekarang. Right. So itu sedikit background kita orang, and then kita nak move on pula kepada our first dark side of bidang video. Ni mesti ironi kan bila saya sebut benda ni kan. Nanti dulu, saya sabar dulu. Okay, saya tak nak merendahkan bidang video. First things first, kita kena sepakat lah. Bidang video ni lebih banyak positivity daripada negativity. Betul tak? Setuju. Banyak lah. Antara yang kita bincang sebelum ni, podcast sebelum ni, is pakai baju yang lebih santai, lebih kurang macam gini. Dia ada flexibility. And then kita boleh bermain dengan barang. Okay, equipment video dan sebagainya lah. Banyak gila lah. Nak jadi popular, and then bila jadi popular boleh meningkatkan korang punya business dan juga income. So kita kena sepakat kat situ lah. So first consensus juga pasal negativity dalam bidang video yang saya nak bincangkan. Okay, benda ni boleh jadi tak betul, boleh jadi betul juga. Number one is duit. Kecing. Duit ni, ini nak marah. Okay, ramai yang memberi stigma mengatakan buat video ni senang. You know, buat ni video ni senang. Alah, kau sekadar ada iPhone, tak perlu iPhone 15 yang baru ni pun, kau ada iPhone X pun dah boleh rakam 4K 30 fps dan senang gila buat duit kan. Nak pula dia tempel kan dengan stigma tu dengan video Khairul Aming. Aku tengok video Khairul Aming tu, bukanlah handsome sangat pun, tapi buat video juta-juta orang tengok. Orang kan senang buat video live pun. Tapi pada hakikatnya lah, ni pengalaman peribadi Cikgu Ulwan lah, setelah melihat dan merasai sendiri dunia freelancing buat video. Misal kata kalau nak shoot as simple as buat event lah, seperti contoh kan, event business ataupun buat wedding umpamanya kan. Ramai yang tak tahu sebenarnya payment kita orang ni dia flexible, yes, hence freelance. It's just that the payment is not that great after all lah. Maksudnya payment yang kalau kita dapat pun lepas kita dah tolak all the costings, maksudnya tolak the transportation, tolak pula equipment yang kita baru beli kan. Misal kata saya baru beli ZVE 10 seperti contoh. Satu sistem tu, lens, kamera, gimbal, what not, hampir 7,000 lebih. Tapi dapat job wedding, contoh saya tahu ada orang industri yang menonton. Saya bagi contoh, satu video wedding ada yang cas serendah RM2,000. 500 pun ada. 500 pun ada. So maksudnya dia memberi khidmat ni lah, kebajikan lah kepada orang yang kahwin tu. Tak tahu. Dia tak tahu nak letak harga, dia baru nak up. Dia tak tahu nak letak harga kan. So yang itu pun saya nak bincangkan jugalah, sebab I think the reality is nak dapat duit daripada bidang video ni, segenap angle, animation, you know, buat content sekalipun memang sangat mencabar lah. Dia bukanlah mustahil, dia mencabar. Tak seindah macam korang boleh tengok dekat news article, dekat Vocat ke ataupun mana-mana yang mengatakan Syahmi Sazli boleh dapat 70,000 dalam masa sebulan, something like that. So persoalan saya kepada Hakim, adakah ini satu negative connotation yang Cikgu Ulwan je rasa macam tu? Tak, saya Hakim, saya rasa saya kaya buat video. Kan ke macam mana? Sebenarnya bidang video ni ada juga banyaknya indah khabar dari rupa. Faham istilah tu, indah khabar dari rupa kan. Tapi saya bila terlibat dalam industri yang tidaklah begitu lama, okay, dan sebelum ni saya start dengan mengajar. So freelancing ni tak terlalu banyak. Okay, kalau nak tanya saya punya dark side, mungkin dark side saya ni tak macam orang lain lah. Antaranya buang harga dan sebagainya. Kalau diri sendiri yang pada waktu ketika itu baru nak up, sekarang dah up sikit kot, dah ada price lah. Okay, dah ada price lah. Ada price lah kan. Siapa ajar tu? Okay, pada waktu ketika itu pengalaman sikit boleh je kan? Boleh. Sila. Memang itu je lah dasar yang kita ada. Sebab kalau kita kerja dalam bidang kerajaan,
kita masuk dia dah ada semua all item yang memang kalau nak letak harga tinggi suitable lah dengan equipment, dengan skill yang ada. Walaupun kadang-kadang skill kau sikit. Pernah cikgu pernah tengok, Pak Haji pernah tengok, skill dia tak apa-apa, equipment letak Atomos, pasang cap tu, apa top handle bla bla bla, oh nampak gila lah, dahsyat lah, Nampak macam professional lah. Padahal shoot apa je kan. Itu biasalah, itu one of the thing dia punya trick lah. Kalau saya punya dark side is, saya teringat sebelum saya jadi video editor, videographer yang kita nak kata profesional pun tidak, tapi yang dah mendalami ke dalam bidang ni. Antaranya masa saya buat satu kerja part time dengan satu company pakaian fashion Masa tu belum COVID, tapi dia nak pergi ke arah tu. Dia nak arah tu. Saya bekerja probation. Probation. Saya bekerja. Bila kita bekerja dengan orang yang dia tidak fahami dia, siapa yang mengenali saya, dia tengok mungkin dia akan terasa. Tapi cakap dia cuma mengharapkan benda tu dapat dalam bentuk yang cepat, fast result. Buat macam ni, kenapa tak dapat? Kena faham outcome ni kadang kita tak boleh control. Kita buat benda yang proper tak jadi, yang lagu-lagu yang berjaya je kan. Saya buat video untuk dia. Dan dia tanya saya, kenapa video ni tak berjaya macam kedai di sebelah? Ni compare nasi lemak gerai sebelah dengan gerai sebelah lagi lah. Oh, saya tanyalah, sebelah buat berapa lama? Kedai sebelah dah 10 tahun. IG dia pun masa follow dulu pun dah lama lah. Oh ya ke? Kita mula berapa? Oh, kita mula baru seminggu. Macam mana seminggu kau nak beat dengan orang yang dah 10 tahun buat? So benda tu pada saya adalah satu dark side yang orang ni dia nak mudah, cepat. Aku bayar kau, terus dapat result macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu jawatan, 3 kerja. Kau content creator, videographer, video editor, kadang-kadang tambah boleh buat foto tak? Foto sekali, balon. So untuk orang yang masa tu baru nak mula tak tahu, asalkan kau ada kerja dan dibayar, buat semua. Buat tak faham, ikut je lah. Nak tanya Hakim jugalah, sebelum pas ke Faizi is about do you think practice yang you dah rasa benda ni is something positif, yang mana sepatutnya semua orang kena lalui juga proses. Aku lalui ni juga susah, kena buat 3 kerja. Adakah you setuju ataupun tak ke macam mana? Is it a beginner's typical process ke macam mana? Okay, saya macam setuju. Saya nampak sebab saya lalui proses tu. Dan mostly saya nampak pemula kebiasaannya dia akan go through that process. Ada pemula, beginner yang dia memang, aku ada value ni, should be aku kena bayar banyak ni banyak ni. Tapi awak kena faham, selalunya orang akan question who you are. Awak siapa yang saya nak bayar sekian-sekian. So the only way untuk you nak go up, macam istilah be do have, kau kena buat dulu lah kan. Then you learn apa yang you akan dapat daripada proses tu. So baru boleh ada portfolio selain daripada video. Oh, saya dah buat benda ni. Macam yang saya go through sendiri dalam episode dengan Cikgu Luan dan Faizi lah. Bila dah ada that title, contohnya dah berjaya masuk ML Studio kan Cikgu sekali, that authority macam Cikgu Luan bagi tahu, menyebabkan saya dapat push diri saya lebih lah. Tapi siapa yang tak go through proses yang saya lalui, kelebihan lah, rezeki dia lah. Dan saya percaya mungkin Cikgu Luan, Faizi pun pernah ada pengalaman sendiri yang mungkin tak macam saya. Even worse, dark side tu lagi dark ke apa kan, kita pun tak tahu lah. Tapi pada saya, kalau you go through that process, maybe you will learn something. Kalau tidak pun, you learn another way lah. Apa cara, ikut kepada apa yang awak dah experience lah. Okay. Banyak sharing kan. Tapi saya assume ni assumption saya, Faizi lagilah mendalami dark side yang sangat. Masya Allah. Sepanjang saya kenal Faizi, dia buat banyak freelancing kan. Dia suka main barang kan. Freelance. Banyak main barang budak ni. Ada buat job buat intro untuk orang, buat 3D untuk orang, you know. Ada juga rakam untuk event. Macam-macam kan. So what you nak share something pengalaman you? Tak tahulah mana satu yang tengah nak pilih share. Cuba pilih yang paling tersakiti lah. Ni daripada segi freelancing dengan kerja lah. Okay. Ada freelancing, ada beberapa projek ni lah. Dijanjikan bayar sekian. Contoh, saya letak ini satu zaman dulu lah. Saya charge untuk video intro selama 1 minit. Saya charge 1,000 ke 2,000. Ini full grafik lah intro. Agree, dah janji. Bagi contoh video,
dah setuju, tak ada apa-apa perubahan, dia bayar. Buatlah, kita buat. Biasa saya siapkan dalam seminggu 2 lah. Seminggu 2. So dia dah dapat, dia dah puas hati. Ingat saya guna lagu yang license, lagu custom yang license. Intro grafik. Dia takkan kena copyright kat mana-mana. Bila dah siap semua, dah bagi file, ya contoh macam mana. Ini sebab saya banyak berurusan dengan orang yang dekat lah. Bukan orang yang kita kenal recommendation orang, tak. Dah janji bagi sebuah harga apa semua, pop hilang. Boleh orang hilang Boleh. Hilang. Wow. Polis tak cari weh. Oh yo. Polis tak cari. Saya pula jenis yang maybe ada yang kata kenapa tak push, kenapa tak cari ya, gaduh apa. Saya bukan jenis macam tu lah. Saya rasa macam dia hilang, duit 2,000 burn. Okey lah, tak apa lah. Banyak kali jadi lah. Adakah sebab saya tak pandai nak berdiplomasi dan berbisnes? Mungkin juga. Mungkin. Okay. So itu salah satu benda yang sangat memberi impak pada saya, di mana lepas itu saya belajar lah daripada senior-senior yang dah lama bertahun dalam industri. Dia kata sepatutnya aku kena ambil deposit. Saya belajar pasal deposit ni lepas 2-3 kali kena, baru saya berani open up. Sebab saya rasa macam ni total up nak 5,000 banyak benda 5,000 boleh beli kan. Gaji banyak lampu saya boleh beli macam tu lah. Betul. So masa tu saya gian sibuk beli lampu RGB, LED. Ini semua sebab salah doktor Cikgu Luan lah duk recommend. Salah aku pula. Tak ada. Tu dark side juga tu sebenarnya. Okay. Racun. Tak ada lah. Dia sekadar gurau. So benda macam tu lah. Itu dari segi freelance. Ada banyak lagi benda yang dah setuju tiba-tiba nak ubah-ubah sampai langgar janji. Bila kita letak harga, bagi charge harga, ini bila saya dah improve lah, saya punya agreement semua kan, tak nak bayar pula, jadi gaduh. So itu dari segi freelance. Saya tak nak ulas panjang. Tapi dari segi kerja, ada syarikat dulu saya kerja, gaji 3,000 dia bayar. 3,000 saya kena dijanjikan saya jadi video editor. Saya jadi, bila saya masuk kerja, hari pertama saya kena jadi marketer, graphic design, content strategist, video editor, apa lagi, kena fikir hala tuju company untuk dapat sales macam mana. Dapat sales macam mana? Oh yo, kau CEO lah. So saya macam macam mana ni kita, ini first day tau. Ini first day saya dah rasa macam tak boleh. Tapi saya bertahan untuk 1 jangka masa. Lepas tu saya rasa tak boleh, dah nak gila lah. Sebab nak gila? Sebab 1 hari you kena submit semua benda tu. 1 hari? Ya. Yeah. Sebab lebih CEO daripada CEO. saya tak tahulah apa tu. Tapi sebab bila waktu tu like kita memang niat nak bekerja, so bertahan lah saya. Sebab masa tu kepala saya, mungkin macam ni lah kot hakikat orang jadi dalam video editor. Sebab sebelum kita dah dengar orang yang dalam video editor dia kena buat banyak benda. Setakat yang saya dengar adalah video editor selalunya merangkum sekali graphic design. Walaupun benda tu dah salah sebenarnya. Ya, betul. Tapi itu yang saya selalu dengar. Tak pernah pula saya fikir macam you kena like jaga, jaga media sosial. You jaga media sosial, you kena fikir pasal design content, poster, apa catchy tagline, your video promosi apa pula, video marketing apa pula, video untuk YouTube syarikat apa pula. Ya. Saya seorang dalam department tu, saya seorang. So theoretically dengan dia nak hire kau adalah dia nak hire department lah. Bukan dia nak hire harga tu, harga apa tadi sebut 3,000 kan? 3,000. So 3,000 tu kalau semata-mata video editor berbaloi sikit lah. Betul tak? Okey lah, just nice. Tapi kalau kau buat semua benda dalam keadaan sebulan dibayar 3,000 nak hari tu juga. So theoretically kena gaji yang sangat besar. Let's say lah ada 5 job scope, kali 5 lah. Contoh. Kan? Saya dah fikir, okay, macam tu kan. Saya fikir okay, dia bayar let's say 3,000 darab 5. Saya ambil orang bawah. Ya. Kita boleh gaji orang bawah kita untuk benda tu. So tak ada isu. Ni ceritanya kalau bayar 15,000 seorang you kena buat, ataupun bayar 3,000 untuk 5 job scope, nangislah bang. Ya. Nangis. Betul. Dah lah. Walaupun saya dah yang bestnya saya dah bawa benda ni ke meeting bersama dengan CEO, bersama dengan pihak yang memberi pelaburan dalam syarikat. Dia ambil maklum apa semua, 2 jam kemudian jadi balik. Agak mana submission untuk hari ni. So benda macam tu. Bayangkan saya kena bantu macam mana nak animate 3D product. Okay, itu tak ada masalah. Memang kita punya kerja. Nak animate pada saya tak ada masalah. Just bagi saya dalam sejam 2 jam. Animate kita animate macam mana dia nak. Lepas tu nak kena buat video promosi. Video promosi dia tak nak 1, dia nak 3. Sampai dah 1 hari. Saya buat full grafik. Lepas tu
dalam masa sama saya nak voice over tau. Alhamdulillah masa PKP masa tu like benda ni macam ni saya attend lah kelas voice over. Okay. So kita belajar, kita tahu teknik macam ni. So saya boleh buat. Sebab dia tak nak bayar orang. So sepatutnya saya dapat bayaran lah untuk voice over yang saya buat tu. Ceritanya tak dapat bayar? Tak ada. Oh, tak ada. Sebab dah sekali dah 3,000. Oh. So lepas tu kena fikir pula apa lagu catchy. Tapi yang menariknya apa? Lagu custom dia nak bayar 20,000. Asal? Tak tahu. Mungkin dia nampak value lagu yang catchy jingle. Jingle yang catchy. Jingle bell. Dia berbaloi lah bayar sebab dia rasa macam nampak impact. Tak tahulah. Kononnya. Tapi memang dia bayar lah. Lagu tu memang sedap. Memang saya akui sedap. Tapi dia buat sertifikat lah. Dia sanggup bayar orang luar harga sekian-sekian, tapi dia tak nak kembangkan tim. Tim yang specialist. Ada seorang yang memang fokus pada sales, ada buat digital marketing, semua tak ada. So dia susah lah. Waktu tu saya termenung lah. Saya kerja situ untuk 1 jam masa juga lah. Yalah. Mungkin orang tanya. Masa tu kita memang saya banyak bercerita dengan Ulwan lah apa yang sudah jadi lah. Tanya Ulwan reality macam ni. Ulwan kata tak. Ulwan kata tak pun. Tapi betul Ulwan cerita macam mana dia buat kan. Seronok dengar apa yang Ulwan. Tapi bila Ulwan cerita benda yang tak seronok pula, kita jadi macam aku dah kena. My case ni rare lah. Dia rare lah. Bila kita dengar kisah Ulwan, dengar kisah Hakim macam dia nak kata tipu, benda jadi. Bila saya dah makin bergaul dengan ramai orang, ada juga orang lain yang lalui benda sama. Bayangkan kerja sampai pukul 10 malam, 11 malam, 1 pagi. Lepas tu kerja tu macam you submit, esok you kena babu dengan bos sebab tak sama apa yang dia bayang. Kita mana tahu dia nak bayang macam mana. Kita bagi storyboard. Okay, saya bayang macam ni. Dia kata okay, setuju. Nice ni. Bila kita dah hasilkan, saya tak nak macam ni. Alamak. Habis. Storyboard tu pun nak ambil masa tau. Lepas tu you nak plan out macam ni nak shoot, apa yang terlibat semua, Ya. Antara tugasan saya lagi best. Ini saya ingat lagi. Saya kena edit video TikTok yang orang keluar lompat masuk kereta grafik tu. Boleh saya buat. Bagi saya 3 jam. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita nak buat beberapa video. Sebab kita dah tahu macam mana nak buat cara benda tu. Kalau efek yang baru, dah 1 hari you kena submit tau sebelum pukul 5. Macam mana? You shoot, let's say orang kita nak shoot tu pula available pukul 2. Nak tak nak you kena balik awal. Ataupun you balik lewat. Ya. Sebab dulu saya belajar, saya tak nak bawa kerja balik. Tapi hakikatnya sangat susah. Melainkan you plan out. Tapi Alhamdulillah dengan tempat kerja sekarang lah. Tempat kerja sekarang dia ada flexibility. Bila saya macam pressure macam kettle air panas, saya ada masa untuk relax dulu. Dia macam tu lah, untuk bertenang. Dulu tak ada. Dulu memang tak ada peluang pun, tak ada ruang, tak ada peluang. You ada masa banyak ni, by hook by crook you hantar. Kalau hantar pun belum tentu dia satisfied. Ya. Dan lagi teruk, belum tentu video yang dia nak tu ROI business dapat balik. Betul kan? Dia macam shock sendiri. Kebanyakan video tak ada kaitan pun dengan bisnes. So saya agak pelik lah. Pada pandangan saya masa tu adalah saya video editor yang okay, you nak saya fokus pada video marketing. Boleh, tak ada masalah. Tapi you kena adakan orang yang marketer lah kat sebelah. Memang betul tu. Saya tak tahu apa benda yang dia nak capai, apa video dia nak. Semua kata you rakam je video testimoni dalam bentuk WhatsApp. You nak animate video tu, boleh, tak ada masalah. Tapi dah kalau benda tu pun you susah nak bagi sebab risau macam nanti maklumat tersebar. Macam mana? Ya. Kita bukannya tak ada sikap amanah dalam diri. Kita faham je benda ni kena jagalah. Tapi sampai tahap macam tu dah, you hold maklumat, susah lah. I think apa yang Faizi cakap is combination of pembayaran dan juga buat multiple kerja dan workload. Okay. Kejap Cikgu Luan. Nak tanya, Cikgu Luan dah dalam bidang editing filem apa semua kan? Lagi banyak sebab saya kenal orang-orang dalam industri. So dia ada banyak juga bercerita pasal benda-benda yang tak best didengar tau. Di sebalik filem kita, best ni yang jadi kan. Tapi ada cerita belakang yang tak best. Okay. So nak tahu juga sepanjang Cikgu Luan terlibat dalam bidang-bidang merakam filem, shot apa-apa benda filem lah berkaitan dengan video. Apa benda yang macam masa Cikgu Luan masuk dalam industri tak terjangka pun benda tu ada. Sebab benda yang terlintas yang boleh buat saya rasa benda ni wujud Contoh benda tadi bila dalam kerja macam ni, bila freelance macam ni pula. Benda tu tak jangka lah. I think dah banyak dah apa yang Faizi dah gariskan tadi is actually the same as mine lah. Bila kita masuk dalam bidang video, kita expectancy kita
Kita hanya buat video according to apa yang dia perlukan lah. Misal contoh, let's say lah short film kan. Short film tak semua orang let's say lah dia nak pergi campur aduk kan, camera operator sekali dengan script writer seperti contoh. Okay, sebab kononnya macam dia kan dalam skop yang sama. Mana boleh nak sebut kepala ayah kamu kat sini, tak boleh pula kan. Sebab kita PG friendly kan. Di mana saya bila masuk dalam kerja around 2017, 2018, 2019 terkejut beruk lah kita yang kena rakam, kita yang kena jadi pelakon, kita juga yang kena jadi script writer, kita editor, juga kena jadi director. So I would assume dia menjadikan Syamsul Yusof tu sebagai the benchmark ke apa tak tahu lah. Sebab literally Syamsul Yusof memang betul, saya akui dia sebagai tokoh director yang hebat. Memang dia kebanyakan dia buat sendirilah. Dan ada benefit, semua benda buat sendiri. Contoh cost memang banyak jimat. It's just that dia tidak mewujudkan sangat environment kerja yang sangat baik lah. Sebab just imagine satu senario kan, kita chef tukang masak kan, dia nak busy nak masak what not, tapi yang pergi beli barang sepatutnya orang lain lah. Tak, ini tempat kerja, dia pun kena beli barang. Silap air bulan dia pun kena buat konten. Faham tak? Dia macam like dah ni lah, tangan kau dah gini lah, dah tak boleh nak bergerak ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang dan sebagainya. So itu apa yang saya rasa dalam bidang video, yang mana sampai sekarang pun sebenarnya bukanlah nak cakap Epsoris tak buat benda tu, Epsoris pun ada juga buat benda tu. Tapi alhamdulillah mereka ni bagus sebab dengar cakap orang bawah. Maksudnya contoh, bro, this is going overboard, boleh tak kalau next kita buat satu penambahbaikan. Saya dah rasa benda tu dekat dalam department kita sendiri. So kalau kita rasa macam benda tu overboard, kita baiki lah. Dengan marketing, bekerjasama dengan Hafiz. Shout out to Hafiz, walaupun saya tak suka. Okay, Hafiz, hi. Bekerja dengan Hafiz pun sama. Ada sekali tu saya cakap kat Hafiz, aku cakap aku boleh edit 5 video marketing. Sekarang tak boleh lah bro, sebab dah sakit what not. So boleh tak aku edit 3 video. Dia kata okay. Dia eksekutif marketing. Tapi itu alhamdulillah tempat kerja sekarang. Tapi pada hakikatnya, sepanjang saya berjumpa dengan kawan-kawan saya yang buat freelance lah mostly kan, semalam saya baru jumpa seorang VFX artist ni seorang ni. So dia ni memang talented gila lah, VFX artist. Dia lately dia banyak integrate Unreal Engine dalam VFX. Sebab katanya dia boleh buat real time rendering dan sebagainya lah. Sepanjang cerita yang saya dengar sama. Case kena stay up sampai pukul 3-4 pagi seperti contoh. Okay, 3-4 pagi, and then payment bayar lambat. Cakap tak serupa bikin. It hurts lah. It hurts me, it hurts Faizi lah for sure lah. Aku rasa freelance Muhammad ni paling legend lah. Terpaling dark lah. Terpaling dark lah saya cakap. Common lah bro. Payment bayar lambat, overwork you know. Editor, kau tak editor lah kalau kau tak bersenggang mata pukul 2-3 pagi. Walaupun saya dah tak buat dah benda tu, tapi saya pernah melalui satu proses yang for me dia ajar saya, betul, tapi dia tidak membantu create satu environment yang lebih sihat. Yalah, Cikgu Luan wish that Cikgu Luan tak lalui lah proses tu. Tak adalah. Saya harapkan next generation boleh dapatkan satu suasana yang lebih efisien. Itu je sebenarnya. Ini nak bermain dengan sekejap aku buat video editor, sekejap aku yang kena pergi closing sales, dalam keadaan nak kena submit video editing ni hari ni, tapi aku pergi buat sale. Macam what the heck man. Something like that lah lebih kurang. So nak tanya jugalah kepada Hakim, adakah you pernah merasai, walaupun pengalamannya maybe dalam 1 tahun 2 tahun, tapi you pernah ada rasa satu bibit you overworked, you dah macam like dah tak boleh nak buat apa lah, you know, aku dah tersantak dah segini. Okay, ada. Memang mesti ada keadaan tu lah. Bila kita overwhelm ni, kita mula rasa betul ke pilihan jalan yang aku pilih menjadi seorang video editor, bekerja dalam bidang media ni kan. Tapi saya nak tambah sikit daripada apa yang Faizi share dengan Cikgu Luan kan, tentang workload. Ini berlaku tidaklah begitu lama, beberapa tahun lepas lah, sehingga menyebabkan saya pilih untuk tidak bersama dengan satu organisasi ni. Cumanya yang ini, Cikgu Luan ataupun Faizi pernah tak, bila kita kata tentang workload, dia sama ada banyak ataupun sikit. Okay, tu biasa, ramai orang lalui fasa workload. Yang ni you dah ada workload, plus you kena tuduh lagi macam-macam. Walhal orang atas dia tidak tahu pun kerja kita. Tapi cara dia nak buat cara soft adalah, Hakim, tak apa, video tu asal boleh, asal jadi. Kita pun buat asal boleh, asal jadi, nak hari ni macam Faizi kan. Istilah asal boleh, asal jadi, dia tak boleh nak good, perfect, tak ada lah. Asal boleh, asal jadi. Bila bagi, alah Hakim, video audio
putus-putus video macam ni, audio macam ni kan. Kita terangkanlah, saya dah cakap audio tu memang problem, tak boleh. Nak juga buat. Okay. So kita buat, kita bagi, dia rasa macam tu. Sebab dia tak faham And then antara benda yang tersakiti dan dark to me sebabnya bila kau bekerja dengan orang yang dia tak faham tentang media dan you tak boleh tolerate langsung. Dia rasa benda tu tak penting, tapi dia nakkan benda tu. Cuma untuk kita tak penting. Dia rasa aku bagilah, buat je lah kan. Bayar tak berapa sangat, kadang tak bayar pun, sebab kita buat for the sake of team. And then antara benda yang paling susah bila you buat video, okay, masa tu saya fokus YouTube, tapi tidak ada orang yang macam boleh handle social media. Kan pada saya semua tu dalam bentuk media je kot. Semua dalam bentuk media lah. YouTube ke, IG ke, Twitter, TikTok ke apa kan. Sebabnya kalau kita cut daripada video 16:9, kita boleh masuk ke IG dan masuk ke TikTok. Oh tak boleh. Lepas tu terdengar lah berita-berita disampaikan. Oh Hakim nak conquer. Oh, conquer I wish video ni keluar saya boleh post. Ni apa? Game of Thrones lah. Conquer. Buat video je pun. Okay. Nak conquer maksudnya nak ambil semua social media. Saya terangkan, kita kerja bahagian bidang kan. Memang kerja dan belajar. Lainlah kalau saya buat kerja kontraktor, interior designer bangunan, kau buat video. Maksudnya bos kalau tengok, kalau nak rasa tak layak, ada lah kan. Tapi ni yang memang kita dalam bidang, kita tahu kenapa video ni menang dekat TikTok, tak menang kat IG. View ke apa kan. Oh ni tak, tiba-tiba keluar Hakim semua nak ambil tahu. Istilah ni sebab tak dapat, saya minta Instagram punya account sebab saya nak post kat situ. Sebabnya social media jadi tempat marketing. Tapi you post video-video yang merapu, pada saya merapu tak tersusun, tak terjaga kan. Sakit mata lah tengok. So biarlah kita handle. Tapi tak dapat. Mungkin pada dia trust issue lah. Tapi untuk menutup trust issue tu dengan istilah Hakim nak conquer. Hakim nak jadi ketua. Memang dia. So Hakim nak jadi ketua, semua nak tahu conquer. Saya kata okay, saya dah tahu jawapan dia macam ni, fine. Angkat kaki jalan lah. Dan eventually lepas saya keluar, saya grew up so fast. Lagi-lagi bekerja dengan team Absolish, I'm winning a lot lah kan. So apa jadi kepada yang lepas? Kalau dia datang panggil saya balik, you think I akan buat benda yang sama macam I pernah kerja dulu? Price is what you pay, value is what you get lah. Dengan berapa yang you dapat. Saya tak tahu ada orang yang macam saya kata tadi kan, baru-baru nak mula, you nak buat sebab you nak ada portfolio. Workload tu of course, tapi workload saya, video-video sikit-sikit ni banyak. Cuma nak cepat. Tak faham nak cepat. Bila nak cepat tu, okay, istilah nak cepat adalah siap je lah. Tapi nak yang proper, cantik. Bila audio rosak, dah post baru cakap. Masa awal-awal kita tahan, post je, post. Lepas jadi macam tu. Lama-lama kita pun, aku cakap macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je. End up tak apa. Okay, you buat. Ada video meletup je kau. Ada video yang TikTok memang reach 1 million. Walaupun video saya tak buat, tapi dibangga-banggakan lah orang atasan management. Oh, video aku, tunjuk kononnya bukan Hakim yang buat. Tapi saya tak bangga sebab bukan kau yang buat. Kau punya idea je, kau boleh cerita sebab masuk kau punya social media, tapi bukan kau buat. Orang yang buat tu pun dia pun tak tahu benda tu nak meletup. So maksudnya team yang ada pun buat untuk kau for the sake of team. Lama-lama bila orang dah faham, angkat kaki lah. Dan itu pada saya terpaling untuk my own experience lah, dark lah. Bila kau tak bayar, dia satu hal. Bayar sikit pun satu hal. Even kita bagi bayaran yang, kalau saya cerita, geng-geng videographer akan marah. Like you literally buang sebabkan you baru nak naik kan. Tapi you tak dapat. Dan untuk menutupkan kesalahan hanya kerana tidak mempercayai your own team. Oh, Hakim nak conquer, nak bolot, nak jadi ketua, semua Hakim. Okay, tak apalah. So macam tu. Mungkin ada yang pernah berpengalaman ke? Dia dah buat baik je ke Pap, mungkin tak mampu nak bayar, dia dah start minta tinggi-tinggi gaji ke apa ke. Oh okay, you tak berjaya, you tak good, you langgar arahan ni, pap. Okay, kick dia. Tapi dengan alasan, oh saya tak buang dia yang keluar. Pusing-pusing. Itu I would consider as politik dalam kerja lah. Politik dalam kerja macam-macam lah, dia gunakan alasan yang whatnot. So Faizi ada nak tambah on this case? Tersakiti. Kau tak sakiti juga. So, sedih semacam episod kita kali ni kan. Itulah. Tapi benda ni lebih pada ni lah, bila orang kata, oh awak ni buang harga. Ini bukan pengalaman saya lah, ini pengalaman kawan kan. Awak ni buang harga, ni bukan harga standard. Tapi bila kita tanya harga standard, apa dia tak nak kongsi. Tak nak kongsi. So macam mana kita nak tahu harga standard? Itulah. Dan okay, my question is this.
Siapa yang menentukan itu adalah harga standard? Seperti contoh lah. That's the thing lah. Kalau let's say lah, kalau Finas seperti contoh kan, Finas nak letakkan harga, tapi Finas tak silap saya betulkan saya kalau salah. Finas ni lebih kepada movie, pada TVC, what not. Tapi how about red card dekat social media? Kita yang buat video Dr. Adam Zubir ni hari-hari ni, ada ke red card sampai sekarang? Tak ada. Dan siapa yang nak uruskan? Kementerian mana? Betul tak? That's the thing Betul lah. Tu yang dari situ lah belajar. Ini masa zaman muda-mudi di zaman uni lah. Masa tu saya banyak aktif buat video memang dalam kampus je. Kita bantu-bantu senior rakam video untuk assignment, untuk projek-projek dia orang. So tak adalah mahal sampai beribu. Biasa saya letak 100-200. Sebab targetnya apa? Targetnya untuk kita survive, cari tepi je. Student. Sebab ini zaman kampus, kita tak ada duit sangat. So kita memang cari duit tepi macam tu lah. So tiba-tiba ada pula orang yang bagi tahu kawan saya yang buat benda yang sama. Kata ni bukan harga standard. Masalah kita punya target market adalah dalam kampus je. Which is memang kita tahu harga tak boleh mahal sangat, tak boleh murah sangat, sebab nanti tak baloi. Betul. Sebab pernah je jumpa junior yang letak harga satu video RM10. Untuk assignment 5 minit punya video recording dengan edit semua. So kita tak ada nak cakap apalah, sebab itu yang nilai yang dia boleh bagi kan, RM10. Tak kisahlah, sebab fokusnya lain. Fokusnya bukan untuk lah bisnes. Dia sekadar untuk cukuplah RM10 untuk cari duit belanja makan kan, beli makanan itu je. Tapi bila kita dapat dengar ni bukan harga standard, kita tanya pula harga standard berapa, tak nak bagi tahu. Lepas tu bila kita bergaul pula dengan geng-geng motivator, dia bagi kita satu soalan ni. Orang tu kata kita rosakkan market. Lepas tu yang motivator ni tanya balik pada saya, market siapa yang rosak sebenarnya? Market kita ke market dia? Market kita okey. Market kita okey je. Ada je orang yang book. So market siapa yang rosak sebenarnya? Adakah bila lepas tu dia tanya pula soalan macam ni. Kalau market tu rosak ataupun dia salahkan kita, market rosak, dia tak percaya pada rezeki je. Niche lain, dia kepakaran dia lain, kepada apa yang kita nak bagi tu lain. So tak sama. So sejak research macam macam ni pula Satu lagi nak tambah pasal market. Ni new modern way thinking kan. Market kita, aku rasa dia bertukar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali sejak kehadiran TikTok. Ini boleh sembang pasal video. How about kita sembang pasal dapat harga kilang tak masuk akal, murah nak mampus, dapat direct ke negara China umpamanya kan. Itu adalah new economy tau sebenarnya, yang ramai gila kecam. Saya faham memang sepatutnya kita kecam, faham. It's just that siapa ada say untuk mengatakan kita kena jaga market sekarang. Apa maksud market sekarang? Faham tak? So kalau kita dalam bidang video umpamanya kan, so kita dah ada TikTok seperti contoh, siapa yang nak jaga the market? Dan let's say lah, kalau dah ada pun dia akan bertukar. Sebab TikTok punya features berubah. Dan juga dia akan berubah mengikut keadaan semasa. Seperti contoh, kalau tak datang PKP hari tu, tak adalah video-video dekat social media ni semua. Kita nak buat klien Zoom call dengan klien pun kita tak berani dulu. Tapi sekarang relax je, interview Dwayne Johnson guna Zoom. Something like that. So I think way thinking forward lah, ni pendapat peribadi Cikgu Luana, is that buat je lah. Something like that lah. Apa yang korang boleh buat, kalau macam Faizi tadi kan, to those yang campus, make sure harga tu is around the campus lah. Janganlah pergi dekat group videographer Malaysia, dalam tu ada Samsul Yusof. Memang kena lah bang. Saya buat video RM10, memang kena lah. Tapi tak tahu, maybe sila bulan Samsul Yusof cakap RM10 lah edit video KL Gangster gua. Boleh, tak ada hal. Mana lah tahu so, kalau tanya saya, adakah salah kalau ada junior saya buat macam tu? Saya tak. Sebab dia dalam situ saja, dia tak bawa keluar. Dia tak ada masalah pun. Sebab masing-masing ada klien sendiri, ada orang yang mampu bayar RM10 je. So dia kata yang RM10 sahaja. Kalau orang tu rasa saya boleh bayar RM50, dia bagi, carilah orang yang bayar RM50. Ini dalam kampus saja tau, bukan di dunia luar. Dunia luar lain. Dunia luar, kalau kita letak harga mula kita RM2,000, carilah orang yang boleh bayar RM2,000. Janganlah kita approach orang tu boleh bayar RM500, kita bawa harga kita RM5,000. Susah lah. Betul. Itu pandangan saya, and hasil pemerhatian saya dengan kawan yang memang otai lah. Saya hormat otai dalam industri. Memang macam tu caranya. Dia tak letak, dia tahu berapa bajet orang ni, dia tak ada letak saya bajet saya RM3,000 je. Dia tak ada letak RM8,000. Dia sesuaikan dengan orang tu lah. Itu yang saya belajar along the way lah. Dulu kita tak tahu. Dulu orang kata tak boleh, ni harga ni je. Kita tak tahu pun rupanya bila kita belajar lain, ikut bajet orang pun boleh juga.
Ya, yeah, dia macam tu je. So kita pun dah penghujung episod. So kali ni saya nak buat something different dengan kita start dengan Faizi. Say to the audience, adakah you recommend ke tak untuk orang-orang muda, sekolah rendah, sekolah menengah untuk pursue dalam bidang video in 3 minutes time, 2 minutes time? Oh yeah. Yeah. So yes or no sekati. Yeah. Oh, saya sangat-sangat mengalu-alukan lah adik-adik, orang-orang muda di luar sana untuk menceburi bidang-bidang kreatif ni lah. Sebab ada banyak cara yang anda boleh secara sihat untuk zahirkan your creativity. Sebab lain cara approach dia, cara pendekatan dia untuk menunjukkan kreativiti dia. Ada yang jadi NPC kan, ada jadi NPC, ada yang suka buat grafik, ada yang suka buat sketsa, lakonan, promosi barang, voice over, banyak benda. Adakah voice over bukan dalam bidang video? Dia pun dalam bidang video juga, salah satu. Dia salah satu elemen. So tak ada masalah. So selagi dia halal, dia selamat, dia logik akal, kita hormat undang-undang. Yang penting selari dengan apa yang agama bagi tahu, tak ada masalah pun. Just buat. Yang jangan buat, kita tahu apa benda jangan buat. Kita jangan main-main dekat line dia lah. Kita tahu benda ni tak boleh, tapi kita saja nak main. Janganlah. Alright. Okay, thank you. How about Hakim? Okay, untuk saya, daripada saya kepada audience, yes atau no masuk ke dalam bidang media juga. Okay, kepada anak muda lah, khususnya lah, sebabkan saya berjiwa cikgu juga dan bekas cikgu, even now pun mengajar juga walaupun bukan student. Okay, saya menggalakkan yes, tetapi dengan syarat kalau anda janganlah tuduh Hakim CY macam-macam. bukan. Tetapi pastikan apa yang anda nak sharekan ke dalam sosial media anda, pastikanlah benda-benda yang baik, antaranya bermanfaat. Saya jumpa orang ramai, Cikgu Faizi, saya nak share manfaat. Dia saya tanya, manfaat apa? Manfaat ni terlalu banyak. Terlalu banyak jenis manfaat. Contohnya you jual produk you apa manfaat boleh bagi. So kita kena tahu benda yang kita nak bagi kepada orang lah. Bukan sekadar nak famous, nak popular, macam tu saja, nakkan view, tidak. Okay, walaupun anda suka buat entertainment, pastikan entertainment tu yang baik-baik lah. Okay, tak rugi pun buat benda yang bagus daripada kita menunjukkan kita punya sisi gelap perangai kita yang tak sepatutnya di sosial media. Okay, yang kedua, no pun ada jawapan dia. Memang saya bagi no kalau sekadar rasa nak jadikan tempat sosial media ni tempat meluah, putus cinta, malam masih muda, terluka, kecewa ke apa ke, sebab saya rasa benda tu tidak sepatutnya lah. Okay, diceritakan. Saya tak tahu apa tujuan dia, mungkin ada sebab dia yang kita tahu, tetapi elakkanlah benda-benda tu. Sebabnya kadang-kadang that negative vibe disebabkan kecewa, orang mula beri perhatian, ada orang lain yang tersakiti. Saya pun di dalam keadaan macam ini juga. So dia bersambung, dia ada chain kat situ. Okay, so benda tu harus dihentikan. Kita ambil yang baik saja. So boleh terlibat sebab kita boleh buat duit, bukan sekadar popular. Okay, boleh buat duit, boleh juga belajar nak jadi confident sebab kongsi video orang boleh komen. Okay, kalau fikir sebaliknya, yang macam saya cakap tadi, fikirlah balik untuk masuk dalam bidang media ataupun tidak perlu. Okay, thank you Hakim. So daripada saya pula, saya nak go to hard yes lah, instead of tak ada no. Tak ada no, jangan risau. Sebab apa? Sebab pada Cikgu Luan, video is the way forward. Dan video dah change a lot dalam dunia ni. Dekat dalam market ke, ekonomi, pendidikan even. Sebab saya memang banyak belajar menerusi video, specifically dekat video YouTube. Yang mana saya tengok kerjaya video ini pun dikira salah satu kerjaya yang apa kita panggil lah, sentiasa disalah faham, disalah ertikan. I'm talking about my family lah. Sebab sampai sekarang pun diorang rasa macam buat video ni something yang bukanlah prestige. Tak kisahlah pasal prestige, so aku tak kisah. Tapi aku buat duit kot dalam bidang video. Tapi diorang still rasa tak boleh nak move on lagi dengan mindset, kau kena kerja kerajaan. Kalau hati jahat aku kerja kerajaan, aku kerja dalam bidang video. Betul tak? Itu je nak solve orang-orang geng-geng lama ni kan. Tapi I think way forward, saya memang bercita-cita untuk nak menjadi sumber inspirasi utama korang, untuk those yang memang nak buat video daripada kecil, sekolah rendah, sekolah menengah nak buat video. Tapi saya akan menjadi orang pertama untuk fokuskan kepada what's the reality of buat video. Maybe ada orang lain dia jual cerita, kau tengok Khairul Aming. Khairul Aming tu boleh buat juta-juta, ratus ribu apa kan. So buatlah video. Saya pula akan mengambil angle, okay, Khairul Aming betul boleh buat macam itu, tapi kau tengok struggle dia apa, reality dia macam mana, liku-liku business dia macam mana. Dia memang penat lah buat video. Dan
it's okay untuk saya beritahu kepada you guys the hard reality of it. Sebab saya masuk dalam bidang ni dengan penuh orang kata apa, bunga-bunga tau, apa janji-janji manis. Tapi bila saya masuk, saya terkejut like 20%, 50% at max adalah benda manis. Selebihnya bitter macam tempat kerja bidang lain. At the end of the day, kalau kau nak faham yang orang muda, buat video tu memang menarik, betul. Tapi as long as dia tight dengan kerja, dia akan macam-macam input lah, macam-macam negatif, positif yang korang kena telan sekali. So dia macam Dr. Dan Zubi cakap, dunia ni berpolar. Maksudnya kalau kau suka benda tu, kau kena ambil benda positif tu dah confirm. Tapi benda negatif tu pun kau kena telan juga. Because there's no such thing as betul-betul positif, betul-betul membina. Tak, dia akan ada dua side of the coin lah. Flip the coin lah kata. Flip the coin. I think itu sajalah kot untuk episod kali ni. Jangan lupa untuk subscribe Twitch Mr. Faizi Iskandar, dan juga Instagram, TikTok Hakim CY, dan juga saya Cikgu Uluan dekat merata-rata tempat. Kau boleh tengok. So apa pendapat korang pasal episod kali ni? Kalau kau nak komen dekat bawah dipersilakan. So itu saja daripada saya. Podcast What do you think? Bye bye.